Assalamualaikum. Hai semua. Kuih cara manis. Dapat makan petang-petang ni memang syok kan? Lagi bila dapat panas-panas, berbiji-biji boleh habis. Sebelum ni, Umi dah pernah share resipi cara berlauk. Jadi dalam tutorial kali ni nak kongsikan pula resipi kuih cara pandan yang garing di luar, lembut di dalamnya. Manis, berlemak, secukup rasa. Ada satu bahan yang Umi add on bagi lebih sedap berganda rasa kuih cara manis ni. Baunya pun Masya Allah. Wangi semerbak sampai ke hall depan waktu bakar tu. Ada beberapa poin penting dalam menghasilkan kuih cara yang kekal lembut sampai ke esok walaupun dah sejuk. Nak tahu apa rahsianya? Jom tonton video ni sampai habis. Di sini Umi ada 3 helai daun pandan. Kebetulan ada lebih daun pandan ni, jadi Umi akan gunakan untuk oleskan pada acuan sebelum kita nak letakkan adunan kuih. Daun-daun ni guntingkan kepada 2 bahagian yang sama besar. Kemudian ikat getah di bahagian hujung belah atasnya tu. Tengok macam Umi buatkan tu. Ikat bagi ketat sedikit. Kemudian gunting-guntingkan bahagian bawahnya, jadikan macam berus atau macam penyapu lidi tu. Bagi nampak macam berselirat gitu. Mudah kita nak oleskan minyak masak pada acuan. Lebih beraroma wangi jika pakai daun pandan ni untuk oles. Tapi kalau tak cukup daunnya, pakai je berus silikon tu pun boleh je, tak ada masalah. Kemudian guntingkan dalam 6 ke 7 helai daun pandan. Kalau boleh cari daun pandan tua ya, yang berwarna hijau gelap macam ni, supaya cantik warna kuih lepas dimasak nanti. Masukkan 1/1/8 cawan air biasa. Okey, ni contoh cawan matrix yang Umi gunakan untuk sukat air tadi. Kemudian pisah halus daun pandan tersebut hinggalah betul-betul hancur dan lumat sepenuhnya. Kemudian tapis air daun pandan tersebut, dapatkan parti jus pandannya sahaja. Perah bagi betul-betul kering. Tengok tu, cantik pekat warna jus pandan ni kan? Tipsnya, kenalah cari daun pandan tua yang berwarna hijau gelap. Kemudian, Umi tapiskan lagi sekali untuk kali yang keduanya. Sebab, tengok tu, masih ada lagi serat-serat halus daun pandan. Jadi, kena tapis untuk elakkan kuih kita rasa pahit atau terasa serat-serat halus tu ditekak bila makan. Untuk tepung dan juga santan, Umi gunakan tepung gandum cap bunga ros ni je. Santan pula santan kotak cap saji. Kalau nak pakai santan kelapa yang baru diperah, yang masih fresh-fresh tu, lagi bagus dan lebih sedap berganda. Tapi ni sebab tak ada stok kelapa kat rumah, jadi Umi pakai je santan kotak. Kemudian sukat semula parti jus pandan yang telah ditapis tadi. Dapatkan 1 cawan penuh ni. Dah siap dapatkan 1 cawan penuh ni. Kita sukat, dapatkan lagi 1/8 cawan. Jadi total 1/1/8 cawan. Masukkan parti jus pandan tersebut dalam blender. Pecahkan 3 biji telur. Yang ini Umi pakai telur grade C sebab yang ni je ada kat rumah. Kalau anda guna telur grade A atau B, ambil 2 biji telur sahaja, dah mencukupi. Pecahkan dalam 1 mangkuk dahulu sebab kita takut ada telur yang rosak kan. Kemudian barulah masuk dalam blender yang berisi jus pandan tadi. Kemudian sukat pula 2 cawan santan pekat. Santan kotak ni agak pekat sedikit kan, lagi-lagi santan kara tu. Jadi anda kena tambahkan dengan sedikit air. Tapi jangan cair sangat, biar masih nampak kepekatannya tu. Masukkan juga dalam blender. Masukkan bahan-bahan cecair dahulu, barulah akhir nanti tepung supaya mudah nak dikisar. Kemudian Umi masukkan 1 sudu besar minyak masak. Fungsinya bagi kekal lembut sangat kuih kita walaupun dah sejuk. Tak perlu letak banyak pun, 1 sudu besar ni dah mencukupi. Bagi naik rasa lemak bersantan, masukkan 1 sudu kecil garam. Ni dia pandan coconut Emalco. Untuk tambah aroma wangi semerbak dan sedap sangat-sangat rasa kuih, bila kita add on Emalco yang satu ni, masukkan dalam 1 sudu kecil je dah cukup. Dan Umi tambahkan sikit je lagi dalam 1/4 sudu kecil pewarna hijau apple ni. Bagi lebih cantik ni warna kuih.
Dah masukkan ke semua bahan-bahan tadi, akhir sekali barulah kita masukkan 2 cawan tepung gandum cap mengurus tu. Tepung tu terpulang ya, jenama apa-apa pun tak kisah sebenarnya. Kemudian pisah bahan-bahan yang telah dimasukkan hinggalah betul-betul sebati dan hilang ketulan-ketulan tepung. Dah siap blend adunan kuih, Umi masukkan dalam botol bermuncung ni. Atau boleh juga tuangkan dalam jug kecil. Mudah nanti kita nak isikan adunan kuih dalam acuan. Bila pakai botol ni, lebih mudah kita nak pipingkan adunan kuih. Dan tak adalah adunan tu meleleh-leleh di acuan. Umi akan masak kuih cara ni pakai api dapur je. Letakkan alas besi ni, senang ya, supaya acuan kita tu lebih stabil dan tak bergerak bila dimasak nanti. Kemudian buka api dapur paling perlahan je. Panaskan acuan ni bagi betul-betul panas supaya kuih kita nanti tak melekat. Acuan dah panas tu, oleskan dengan sedikit minyak masak. Umi gunakan daun pandan yang telah kita siapkan awal-awal tadi. Bila kita oles dengan daun pandan ni, lebih beraroma wangi bau kuih. Acuan dah betul-betul panas tu, barulah pipingkan adunan kuih hinggalah penuh acuan dia, macam yang Umi buat tu. Nampak senang kan bila ada botol bermuncung macam ni? Kemas, kita nak pipingkan pun tinggal tuang je. Untuk anda yang berminat nak dapatkan acuan kuih cara ni, bolehlah beli di Shopee. Ini pun Umi beli kat Shopee dalam berapa belas ringgit je. Dah siap piping adunan kuih, tunggu sekejap bagi bahagian tepi-tepi tu masak. Nampak tu kan dah bertukar warna hijau pekat sikit tu. Barulah masukkan 1/4 sudu kecil gula caster di bahagian tengahnya tu. Umi gunakan gula caster berbanding gula pasir kasar supaya mudah gulanya larut. Kalau anda lagi suka kuih cara yang lebih manis rasanya, bila makan tu lagi cair meleleh gitu, boleh masukkan 1/4 sudu kecil. Macam ni Umi kurangkan sikit sebab tak nak terlalu manis. Dah masukkan gula, kalau boleh cari penutup yang rapat dan kedap ni supaya kuih kita masak sekata. Api tu biar perlahan je. Boleh tengok tu kan, Umi gunakan api paling kecil biar bahagian dalam kuih ni masak sepenuhnya dan kulit luar tu garing sekata dan tak mudah hangus. Umi masak kuih ni adalah lebih kurang 8 ke 10 minit juga ni. Hinggalah bahagian atasnya tu masak sempurna, tak ada lagi warna tepung yang pucat dan bila kita sentuh guna jari, kuih tu tak melekat. Tengok tu, cantik je kan hasil kuih cara manis ni? Tak melekat pun di acuan. Nak ambil tu, boleh cungkil sedikit dengan lidi sate. Kemudian angkat perlahan guna sudu. Macam Umi buatkan tu. Letakkan kuih yang masih panas tu di atas piring yang leper dahulu. Bagi suam-suam kuku, barulah disusun dalam tupperware yang bertutup. Cantik sangat warna kuih cara pandan ni kan? Bentuknya pun kemas je. Tekstur kuih pun lembut sangat-sangat. Tengok tu, toing-toing gitu. Rasanya pun, ya Allah, memang sedap sangat-sangat. Manis, berlemak sungguh. Bau wangi dari daun pandan asli dan juga Imalco coconut pandan tu lagilah membangkitkan selera siapa je yang dah mencubanya. Okeylah, sekian sahaja dalam tutorial kali ni. Jumpa anda di episod akan datang dengan pelbagai lagi resipi-resipi menarik hanya di channel Umi Atiyah Atif Kitchen. Jadi jangan lupa tekan bell untuk dapatkan notification. Jemput subscribe, like dan tolong sharekan video ni jika anda suka dengan resipi Umi. Assalamualaikum. Bye.